warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran akidah hari ini kita akan ulang kaji tajuk beriman kepada qada dan qadar. Seperti yang kita maklum, beriman kepada qada dan qadar ni adalah rukun iman yang keenam, iaitu rukun iman yang terakhir lah. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama kita akan tahu dulu apa beza antara qada dan juga qadar ni. Okey, dari segi pengertiannya, qada adalah pelaksanaan. Tolong ingat perkataan warna merah tu, pelaksanaan sesuatu perkara yang telah ditetapkan Allah terhadap seluruh makhluknya. Manakala qadar pula adalah penetapan ataupun ketentuan Allah setiap perkara yang telah ditentukan Allah terhadap seluruh makhluk. Okey, kalau nak mudah faham beza antara qada dan qadar ni adalah, okey, sebelum tu saya kena maklumkanlah yang qada dan qadar ni dia sentiasa berkait, saling berkait, dan dia mesti adalah berkaitan dengan ada sebab dan ada akibat dia. Okey, itu apa yang awak kena faham tentang qada dan qadar. Okey, nak bezakan boleh tengok dekat info tu. Dekat bahagian info bawah sekali tu, kalau qada ni dia adalah pelaksanaan ataupun akibat ataupun keputusan. Manakala qadar ni adalah kadar tertentu, kadar sesuatu ataupun sebab kejadian. Sebagai contoh tengok Ustazah, tengok contoh qadar. Contoh qadar tu, pesakit meninggal dunia kerana demam berdarah. Kalau kita boleh kaitkan adalah, apa yang Allah dah tentukan adalah orang tu akan meninggal pada tarikh sekian. Jadi itu adalah qada. Tapi kenapa? Sebab apa dia meninggal? Kerana demam berdarah. Yang ni adalah qadar. Itulah untuk awak mudah faham. Ataupun contoh lain qada adalah tadi berlaku kematian, saya dah cakap. Contoh lain adalah memperolehi kekayaan, memperolehi kejayaan bila kita hidup, bila kita dilahirkan, bila kita dimatikan. Itu semua adalah ketentuan Allah. Jom kita sambung. Apa dia hukum beriman kepada qada dan qadar? Semestinya ni adalah wajib beriman pada qada dan qadar. Maksudnya kita kena percaya setiap apa yang terjadi ni Allah dah tetapkan. Setiap apa yang terjadi ni adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti mana dalil naqli ingat, dalil yang berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Perkataan biqadar itulah adalah dalil yang menunjukkan ini berkaitan dengan tajuk beriman pada qada dan qadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maksudnya setiap apa terjadi ni mesti dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, dia tak akan terjadi. Mesti dengan ketentuan Allah. Cuma kita sebagai umat Islam, nanti kita akan belajar qada ni dia ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni dia boleh berubah mengikut ikhtiar seseorang, mengikut doa seseorang. Jadi sebab tu kita orang Islam ni wajib berusaha, sentiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Sebab hasil dia tu insya-Allah Allah mengikut apa sangkaan ataupun usaha hamba dia. Ada qada yang boleh berubah, ada qada yang memang dah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Nanti kita tengok. Tengok inilah dia dua bahagian qada. Yang pertama tadi saya kata qada mubram, yang kedua belah kiri tu adalah qada mu'allaq. Qada mubram adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu yang pasti berlaku. Ingat tulisan warna merah bawah sekali tu. Pasti berlaku dan tidak berubah. Ini qada mubram. Manakala qada mu'allaq adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar. Ingat mubram, qada mubram dia tak boleh berubah. Apa contoh yang tak boleh berubah ni? Contohnya kematian. Kematian memang tak boleh ubah. Kita memang tak boleh nak lawan takdir Allah. Mesti semua orang akan mati, semua orang akan meninggal. Yang kedua, hari kiamat. Hanya Allah sahaja yang tahu bila hari kiamat tu berlaku, dan itu pasti berlaku. Dia tak akan berubah, tak akan tiba-tiba tak jadi hari kiamat. Tak ada macam tu.
Okey, yang ketiga, keturunan dan bangsa. Kita dilahirkan dalam keturunan apa, bangsa apa, itu semua Allah dah tetapkan. Okey, manakala qada muallaq yang boleh berubah tadi ikut usaha kita, contohnya adalah orang yang rajin belajar, dia akan jadi pandai. Jadi sebab itulah kalau kita ni sedang menuntut ilmu, kena rajin-rajin. Sentiasalah menuntut ilmu, jangan mudah putus asa. InsyaAllah 8A tu boleh tak awak nak capai? Boleh, atas usaha awak sendiri. Okay? Yang kedua, orang yang menjaga kesihatan tubuhnya, dia akan sihat lah. Kalau dia jenis makan fast food, kalau dia jenis tak exercise, pemakan tidur, okay, kita boleh tengok kesan sampingan dia berbanding dengan orang yang akan jogging setiap hari walaupun sekejap, ataupun orang yang dia makan sayur, dia jaga pemakanan dia elok-elok. Okay, kita dapat tengok mana yang lebih sihat kan, mana yang lebih baiklah kesihatannya. Okay. Yang ketiga, contoh qada muallaq adalah orang yang berniaga dan dia menjadi kaya raya. Memanglah niaga ni ada untung dan rugi dia, tapi insya-Allah siapa yang bersungguh-sungguh dan berniaga dengan betul, insya-Allah Allah buka rezeki dia, jangan risau. Okey. Okay, seterusnya kita tengok pula kesan beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, dia tidak mudah berputus asa. Inilah macam Ustazah cakap tadi, siapa yang dia yakin dengan qada dan qadar Allah ni, dia tak akan mudah putus asa. Jadi sekarang ni boleh tak awak nak berputus asa? Tak naklah belajar, you PKK je pun, aku ni dah tak pandai. Tak boleh, mesti kena usaha juga. Okay, apa-apa cara pun mesti usaha, kena buat latihan selalu, kena tanya ustazah kalau tak faham, tanya mak ayah. Okay. Yang kedua, mesti selalu bersangka baik pada Allah. Apa pun ketentuan Allah, mesti kita kena yakin ada hikmah di sebaliknya, kena selalu sangka baik. Yang ketiga, kita akan sentiasa sabar dengan dugaan yang kita terima. Dan yang keempat, hidup kita akan sentiasa tenang. Okey, manakala kalau akibat kita tak beriman dengan qada dan qadar ni, yang pertama, kita akan mudah berputus asa. Sebab kita ni akan menyalahkan orang. Okey, ataupun kita akan menyalahkan takdir Allah lah, macam nombor 3 tu kan, dia akan mudah menyalahkan takdir. Sebab tu kita pun mudah berputus asa. Yang kedua, kita akan jadi malas berusaha untuk mengubah nasib. Tak boleh lah, Allah dah kata dah, siapa yang berusaha dia pasti berjaya, dia pasti dapat hasilnya. Jadi kita kena usaha. Yang ketiga, dia macam saya cakap tadi, dia mudah menyalahkan takdir. Dan yang keempat, dia akan sentiasa berprasangka buruk kepada Allah. Sebab dia tak beriman dengan qada dan qadar ni, dia tak percaya segala ketentuan ni pasti ada hikmah dia tak percaya. Sebab itulah dia akan sentiasa berprasangka buruk kepada Allah. Antara perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar ialah usaha, doa, tawakal, redha, baik dan buruk. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.